Assalamualaikum, nama saya Siti Najah Fatihah binti Muhammad Noor dari kelas TSI 2A. Hari ini kami akan membentangkan tentang pelan induk perindustrian dan perindustrian berat Malaysia. Terdapat pelbagai topik perbincangan yang kami akan terangkan dalam video ini. Bagi pengenalan, ianya diumumkan pada 3 Februari 1986. Perancangan dalam sektor pembuatan yang terperinci bercorak gantian import. Perancangan ini melibatkan industri berat, industri kecil dan sederhana serta industri teknologi. Perindustrian ini bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, industri yang dikenal pasti. Terdapat 7 sumber tempatan dan 4 bukan sumber, iaitu barangan getah, barangan kelapa sawit, pemprosesan makanan, keluaran berasaskan kayu kayan, barangan keluaran logam bukan besi, keluaran galian bukan logam, elektrik dan elektronik ialah sumber tempatan. Selain itu, peralatan pengangkutan, keluaran kejuruteraan dan mesin, keluaran berasaskan logam, besi dan keluli, tekstil dan pakaian ialah bukan sumber tempatan. Seterusnya, bagi objektif, ia dapat meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan teknologi tempatan sebagai asas menjadi negara perindustrian, menjadi sektor perkilangan sebagai wadah kemajuan perindustrian. Ia juga dapat memperbanyakkan lagi peluang latihan teknikal, menggalakkan penggunaan sumber mapan negara secara sepenuhnya, meningkatkan ekspor negara melalui peningkatan produktif tempatan. Kita pergi ke strategi pelan perindustrian. Menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada, memperbaikkan ekspor dan menggalakkan lagi sektor gantian import itu, menggalakkan penggunaan barangan tempatan buatan negara kita, mencari pasaran baru untuk meningkatkan ekspor secara besar iaitu antarabangsa, meluaskan industri ke kawasan yang kurang maju, menggalakkan industri berat supaya menjadi penggerak kepada pengembangan industri baru, mengukuhkan industri kecil dan sederhana iaitu IKS, mengukuhkan institusi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan sektor pembuatan serta membangunkan teknologi dan tenaga mahir. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niklina Metin Sufitri daripada kelas TSI 2A akan menyambung pembentangan iaitu pelan induk perindustrian kedua. Ianya dilancarkan pada 28 November 1996 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan ianya bermatlamat untuk membaiki dan mengambil langkah memajukan ekonomi negara dalam tempoh 10 tahun. Seterusnya, apakah objektif daripada pelan ini? Iaitu dapat meningkatkan ekspor negara menggunakan sumber asli. Sebagai contoh, salah satu sumber asli negara kita adalah getah atau kelapa sawit. Ia juga dapat berusaha untuk meningkatkan lagi nilai produktiviti yang dihasilkan. Apa yang saya boleh kupaskan, daripada sumber asli tadi, kita boleh menghasilkan produk dan mempasarkan ke serata dunia. Seterusnya, dapat memastikan pertumbuhan ekonomi meningkat dari semasa ke semasa serta menambahkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Akhir sekali, strategi pembangunan yang terdiri daripada 3, iaitu strategi penghilangan secara berintegrasi. Ianya adalah peralihan daripada aktiviti pemasangan dan nilai tambah rendah kepada aktiviti nilai tambah tinggi. Maksudnya, aktiviti pemasangan seperti sektor penghilangan, sektor pertanaman, sektor bisnes yang menggunakan nilai tambah yang rendah. Jadi, kerajaan mencadangkan pelan industri kedua ini untuk membuat aktiviti yang nilai tambah tinggi dari segi R&D iaitu pendidikan dan pembangunan, reka bentuk produk dan pengedaran serta pemasaran. Seterusnya juga, pengajakan seluruh rantaian nilai ke tahap lebih tinggi melalui pertumbuhan berteraskan produktiviti. Maksudnya, kerajaan mengajak masyarakat yang bekerja menggunakan nilai tambah rendah itu untuk bekerja kepada aktiviti nilai tambah tinggi untuk meningkatkan lagi ekonomi dengan memberi tumpuan kepada teknologi tinggi dan peningkatan produktiviti faktor jumlah akan meningkat.
Yang kedua, iaitu pembangunan perindustrian berasaskan kelompok dengan memberi penekaan pada pembangunan kelompok industri yang berdaya saing serta meningkatkan rangkaian dalam industri antara subsektor industri dengan IKS tempatan. Baiklah, apa itu subsektor industri? Adalah bidang atau kegiatan kecil daripada bidang induk seperti ekonomi tanaman. Dan IKS tempatan itu dikenali sebagai industri kecil sederhana, iaitu memberi kepada kerajaan untuk memperuntukkan sejumlah dana yang besar bagi memajukan lagi industri yang diusahakan oleh masyarakat yang mempunyai masalah kewangan, ibu tunggal dan sebagainya. Yang ketiga dan akhir sekali adalah mengenal pasti 8 kumpulan industri utama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arisa Wahidah binti Muhammad Rashid. Saya daripada kelas DSI 2A, matrik DSI 2020248828. Hari ini saya akan menerangkan tentang pelan perindustrian yang ketiga, iaitu yang bermaksud pelan atau rancangan ini memberi fokus terhadap pembangunan PKS, tempatan perusahaan kecil dan sederhana. Manakala ia juga tumpuan pertumbuhan sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan dan perkhidmatan. Bagi pembuatan terdapat 12 industri yang disasarkan, iaitu 6 berbentuk disasarkan: elektrik dan elektronik, peralatan dan perubatan, tekstil dan pakaian, jentera dan kelengkapan, logam dan kelengkapan pengangkutan. Manakala 6 sektor berbentuk sumber, iaitu petrokimia, farmaseutika, kayu, getah, kelapa sawit dan proses makanan. Bagi perkhidmatan, terdapat 8 subsektor perkhidmatan. Yang pertama iaitu perkhidmatan, perniagaan dan profesional, perdagangan dan pengedaran, pembinaan, pendidikan dan latihan, perkhidmatan penjaga kesihatan, perkhidmatan pelancongan dan perkhidmatan ICT dan logistik. Pemilihan subsektor berasaskan sumbangan dalam ekspor, peluang pekerjaan konteks global serta pengetahuan dan kemahiran. Bagi strategi pelaksanaan pula, meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama dan menjana pelaburan dalam bidang yang dilaksanakan dan juga integrasi syarikat Malaysia dan rangkaian serantau global. Terdapat beberapa kelebihan bersaingan integrasi dan rasionalisis. Yang pertama iaitu PKS akan berintegrasi dengan MNC, iaitu Multinational Corporation, untuk meningkatkan daya saing pada peringkat serantau atau global. Yang kedua, mengembangkan teknologi terkini agar dapat menyediakan rangkaian produk perkhidmatan yang lebih luas. Bagi mengkorak langkah ke luar negeri perkemahiran dalam arena global, iaitu institusi keuangan digesa menyokong perniagaan tempatan, termasuk PKS adalah urus niaga mereka di luar negeri. PKS dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran pengurusan dan pemasaran. ICT pula, pengukuhan teknologi dan inovasi PKS termasuklah R&D serta pemindahan teknologi. Bagi rangka kerja padu dan menyokong mengelakkan potensi pencapaian kecemerlangan, iaitu menaik taraf kemahiran profesion pada para usahawan dan juga menyediakan tapak perindustrian taman khas harga bersaing. Untuk memupuk sektor perkhidmatan ke arah bidang pertumbuhan baru, iaitu menambah produk dan perkhidmatan baru untuk pemfranchaisan dan juga menggalakkan usahawan dalam kemahiran pakar seperti farmasi dan klinik pergigian dan sebagainya. Manakala juga menambahkan penyertaan PKS dalam perkhidmatan logistik. Akhir sekali, untuk rumusan pelan perindustrian yang pertama ialah menjadi asas sektor perkilangan yang menjadi penjana pertumbuhan ekonomi negara. Manakala pelan perindustrian yang kedua iaitu mengukuh industri juga meningkatkan nilai tambah dan produktif. Akhir sekali, pelan induk perindustrian yang ketiga mengenai cabaran yang dihadapi kedua-dua pihak, juga membangunkan sektor perkhidmatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zu'anis binti Muhammad Nurhadi dari kelas DSI 2A. Topik yang saya akan bentangkan ialah dasar perindustrian berat. Apakah itu dasar perindustrian berat?
Dasar perindustrian berat merupakan dasar pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangunkan kegiatan-kegiatan berat di Malaysia. Sektor ini juga memberi sumbangan yang besar terhadap negara dengan KDNK sebanyak 13.4% pada 1970 kepada 20.5% pada 1980. Dasar ini juga menumpukan kepada industri insentif seperti buruh, gantian import dan ekspor. Diharapkan juga dapat meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Seterusnya, pelaksanaan bagi dasar perindustrian berat terdapat 3 iaitu objektif, rasional dan pencapaian. Objektif bagi dasar perindustrian berat ialah yang pertama, mengurangkan pergantungan Malaysia pada negara-negara asing bagi bekalan alat tentera. Yang kedua, mengembangkan industri sokongan dan industri-industri kecil. Yang ketiga, mengukuhkan ekonomi negara dan jangka panjang dengan membekalkan peluang kepada pihak swasta bagi memainkan peranan cergas dalam pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, ia juga mencetuskan aktiviti perindustrian kecil dan sederhana sebagai penampung kepada industri kecil. Selain itu, ia juga mengeluarkan barangan bahan mentah dan peralatan perindustrian untuk keperluan negara dan mengawasi ketidaktentuan harga dan bekalan bahan keperluan. Seterusnya ialah rasional. Rasional mempunyai potensi jangka panjang dalam proses rancangan perindustrian negara. Ia juga merupakan satu langkah yang ke arah satu ekonomi yang lebih kukuh dan memperluaskan dan mengukuhkan asas dan struktur perkilangan agar ini terus mampu menghadapi pertumbuhan dan kematangan. Ia juga tidak dinamikkan di mana ia lebih bertindak balas kepada galakan dan lebih memandang ke dalam inward looking dan polisi ditujukan ke arah itu, iaitu gantian import. Strategi dan pelaksanaan. Malaysia juga telah melaksanakan projek iaitu HICOM pada 1980 atau dikenali juga sebagai Heavy Industry Corporation of Malaysia. Ia juga mengenal pasti serta mengurus projek-projek perusahaan berat dan membawa maksud teknologi yang sesuai dengan kehendak industri berat. Selain itu, ia juga mengelakkan pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa. Selain itu, ia juga memberi galakan kredit, subsidi dan tarif kepada projek-projek industri berat. Ia juga mengendalikan projek industri berat secara usahawan dengan rakan kongsi yang mempunyai teknologi yang diperlukan. Ia juga penglibatan secara langsung oleh kerajaan dalam industri berat dengan menggunakan sumber tenaga pakar dari luar. Kajian terhadap projek-projek yang sesuai dan bentuk pasaran antarabangsa dibuat demi mengurangkan kos pengeluaran dan boleh bersaing di pasaran dunia. Sekian sahaja daripada saya, Siti Zura Anis.